Mat Hamidiyah ni, apabila ada pembinaan ada projek pembinaan yang dilakukan di hadapan dengan Mat Hamidiyah ni yang seterusnya mengganggu dan juga akan timbullah beberapa isu, antaranya terpaksa berkongsi jalan mati dan terpaksa berkongsi jalan yang jalan akhirnya raya yang kecil. yang akhirnya menyebabkan para pelajar dan juga guru sekolah di Mat Hamidiyah ni terpaksa beralah kepada projek tersebut. Dan pada masa yang sama juga projek-projek pembinaan ini katanya ada unsur-unsur atau pihak pemajunya ada melanggar perjanjian dan peraturan dan sebagainya. Jadi para penonton, kita sebenarnya bimbang sebabkan institusi pendidikan Mat Hamidiyah ni telah melahirkan banyak ataupun ramai cendekiawan dan untuk maklumat anda juga kita mengharapkan sebenarnya agar pembinaan tersebut dapat dipertimbangkan semula oleh pihak berkuasa. Tidak kira lah dengan apa cara sekalipun. Kerana apa? Saya yakin pihak PIBG, para pelajar dan juga guru serta ibu dan juga ayah pasti membantah dengan projek pembinaan ini. Betul, sebab kalau kita tengok Ustaz sendiri kawasan yang agak kecil dan kalau kita tengok memang tak logik sebenarnya. Sangat crowded, jalan yang sempit dan keselamatan anak-anak untuk ke sekolah, pergi dan balik mungkin akan menjejaskan keselamatan mereka ketika melintas. Dan lalu lintas di situ mungkin akan menjadi lebih sesak. Dan seperti mana yang kita tahu sekarang ni di kawasan Kajang juga jalan memang sesak dan bila pembinaan itu dinaikkan dengan keluarnya lori dan sebagainya dan keadaan itu akan menjadi lebih sempit. Dan di hujung tu pula jalan mati. Jadi kita boleh bayangkan betapa sempitnya keadaannya di situ sebenarnya. Dan pastinya kita juga ingin melihat bagaimanakah reaksi PIBG, ibu, bapa dan juga guru serta para pelajar berhubung dengan projek pembinaan ini. Dan kami telah sediakan satu laporan khas para penonton khusus untuk anda menilai semula bagaimana persepsi kita terhadap isu ini, dan moga-moga ia dapat membuka pihak berkuasa untuk menyelesaikan isu ini secepat mungkin. Kita saksikan laporan khas ini. Pembinaan ini sememangnya memang kami tidak membatalkan projek ini kerana kami sayang Mat Hamidiyah. Tinjauan Assalamualaikum di hadapan SMKA Hamidiyah Kajang menyaksikan penduduk tempatan dan alumni sekolah itu menentang keras pembinaan projek The Lover. Ratusan peserta demonstrasi menyuarakan rasa kemarahan kepada pemaju kerana tidak mengambil kira aspek keselamatan pelajar serta tidak menghormati hak penduduk setempat. Kali ini kita mengadakan petition secara fizikal dan juga online, dan kita sudah mengumpulkan lebih pada 40,000 petition dan sesi penerangan kepada penduduk-penduduk sekitar, kepada surau-surau sedang berjalan. InsyaAllah target kita akan mengumpulkan sebanyak 100,000 petition untuk dikumpulkan pada pihak berkuasa. The Lover, projek komersial di tanah berkeluasan 3.6 ekar, merancang pembinaan bangunan 36 tingkat berkapasiti 30 buah rumah kedai dan 498 unit kediaman. Seawal bulan Ogos tahun 2014, kita cuma menyedari apabila tapak ni mula dipagar dengan hoarding. Jadi daripada mula dari situ kita lihat, kita mula bertanyalah kepada PKJ bagaimana status pembangunan, dan kita maklumkan memang pembangunan ini tidak perlu dimaklumkan kepada lot-lot persekitaran. Namun kelulusan projek komersial di hadapan SMKA Hamidiyah Kajang menimbulkan banyak keraguan dan tanda tanya. Projek ini merupakan projek komersial. Kita tidak menghalang sesiapa pun nak buat apa semua projek di tanah mereka. Kita tidak halang. Sebagai pihak yang memiliki tanah, mereka berhak untuk melaksanakan projek. Tetapi projek yang mereka nak buat mestilah memenuhi kehendak setempat, dan perkara ini adalah menjadi tanggungjawab pihak majlis dalam menentukan projek itu memenuhi kehendak penduduk setempat. Adnan Seman, salah seorang alumni yang juga peguam mewakili kes ini, berpendapat bantahan perlu dikemukakan segera sebelum The Lover menimbulkan banyak masalah kepada penduduk tempatan umumnya dan pelajar khususnya. Bayangkan kalau tiada bantahan daripada pihak penduduk, daripada pihak PIBG, bayangkan apa yang berlaku. T-junction akan berada di depan dan sememangnya apa yang kita jangka kesesakan itu pasti berlaku. Dan kalau bangunan dah siap, T-junction dah siap, orang dah guna, ketika itu baru kita nak bantah, dia dah terlambat. Merujuk rancangan tempatan yang telah digazetkan,
Perancangan asal bangunan tersebut hanyalah rumah kedai 4 tingkat. Tetapi pihak pemaju melanggar perjanjian itu dengan pembangunan berskala komersial. Dan kita lihat pembangunan yang dirancang dan diwartakan di kawasan ini adalah pembangunan yang berupa rumah kedai. Jadi itu timbul persoalan pertama kita, bagaimana pembangunan yang diluluskan bercanggah dengan rancangan tempatan yang sudah diwartakan. Sehingga hari ini, RT ini masih lagi begini dia punya gambar. Gambar raja dalam RT. Apatah lagi lokasi The Lover tidak strategik dengan kewujudan jalan mati dan bersebelahan lebuh raya Sik Kajang. Pastinya kesesakan lalu lintas di hadapan sekolah dan lebuh raya menjadi lebih kritikal apabila The Lover berjaya direalisasikan. Asas bantahan kami adalah sangat berasas kerana ia berkaitan dengan bagaimana projek 36 tingkat boleh dibina bercanggah dengan rancangan tempatan yang telah diwartakan. Yang kedua, bagaimana ia boleh dibina dalam keadaan lebuh raya Sik ini adalah kategori D, sesak kategori D, di bawah garis panduan pembangunan komersial, perdagangan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa 2011 menetapkan bahawa pembangunan komersial tidak boleh dibina di jalan mati. Itu antara suara keadilan yang memerlukan penjelasan pihak berkuasa tentang kelulusan projek itu. Ia dikuatiri menggugat keselamatan pelajar, apatah lagi mampu mengundang lebih banyak gejala sosial di masa akan datang. Baik, bagaimana para penonton? Pasti anda juga tidak bersetuju dengan pembinaan projek The Lover ini, dan kita harapkan dan selalu kita ucapkan tahniah kepada pihak alumni yang sudi untuk bersama-sama dengan pihak sekolah untuk mempertahankan dan juga bersuara tentang pembinaan projek ini. Yang saya katakan memang dia cukup mengganggu, dan tindakan mereka, yakni tindakan alumni ini yang untuk membantah ni sangat-sangat baik. Kerana apa? Sebelum naiknya bangunan komersial tu, lebih baik kita halang. Daripada bila dah naik tu, dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa, betul. Dan sebenarnya kita mengucapkan juga tahniah kepada alumni kerana mereka alert dalam keadaan sekeliling. Maksudnya yang pertama sekali mereka melihat dipagarkan kawasan tersebut, dan kemudian nampak dah mula keluarnya masuk lori dan sebagainya, dan mereka mula ambil tindakan dari awal. Maksudnya masih belum terlambat untuk melakukan sesuatu. Ya, dan kita harapkan juga dengan adanya suara-suara yang mempertahankan Ma'had Hamidiyah ini dapat membuka mata pihak berkuasa supaya menjalankan siasatan dan juga menjalankan amanah yang digalas. Kerana apa? Memang nampak pembinaan tersebut melanggar kepada garis-garis panduan pembinaan sesuatu projek komersial, dan pada masa yang sama juga dengan pembinaan itu sebenarnya dia akan mengubah lanskap pembangunan sekolah itu sendiri sebenarnya. Saya bimbang macam tadilah di akhir laporan tadi kita bimbang akan adanya gejala sosial, dan beberapa lagi isu yang mungkin kita tak fikirkan hari ini, tetapi ia akan berlaku pada masa akan datang bila mana bangunan itu telah pun siap dibina. Jadi kita akan berehat seketika. InsyaAllah selepas ini kita akan ada satu kongsi yang menarik bersama